Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Tekopik Intai Jagat Channel. Nama aku dan kisah benar malam ini bertajuk Lidah. Sebelum tu, auzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, malam ni aku akan cerita dua kisah daripada abang aku sendiri sewaktu dia belajar di salah sebuah universiti di Seri Iskandar, Perak. Kisah ni terjadi waktu dia first masuk universiti. Time tu 2013. Sebelum tu, kepada mana-mana yang baru lagi tengok channel ni mengisahkan kisah-kisah seram benar daripada POV aku, daripada kenalan aku, daripada mana-mana orang yang bagi cerita diorang dekat aku untuk aku sampaikan dekat korang. Terima kasih juga kepada sesiapa yang subscribe aku dan follow aku daripada awal sampai last daripada mana-mana platform. Terima kasih banyak, aku sangat-sangat menghargainya. Jangan lupa tekan subscribe tau, supaya aku akan terus bersemangat untuk cerita kisah seram benar yang akan membuatkan korang meremang satu malam. Okey, kisah ni bermula apabila pada tahun 2013 tu, salah seorang makcik aku kahwin. Dia nikah pada hari Jumaat dan kenduri kahwin dia adalah pada hari Sabtu. Hari Sabtu tu juga, family aku berangkat menuju ke Seri Iskandar, Perak untuk daftar masuk abang aku dekat universiti dekat situ. Daftarnya hari Isnin, so kita orang pergi hari Sabtu selepas majlis tu, sebab hari Jumaat tu kita orang dah penat rewang. So hari Sabtu tu kita orang sempat tengok kenduri makcik aku tu sekejap je. Lepas tu kita orang terus gerak lepas Zohor tu dalam pukul 2 sampai sana dalam Maghrib pukul 7 macam tu. Kita orang sebenarnya dah pelik tau, sebab rumah sewa tu ataupun homestay dia rumah kedai lah sebenarnya. Rumahnya simple-simple je, tak ada yang gah sangat, tak ada yang biasa sangat. Sesuai lah untuk menginap dalam 2 malam untuk sementara waktu. Rumah tu sangat murah, aku tak ingat berapa harganya, tapi dia sangat-sangat murah pada waktu 2013 tu. Sebelum tu, awal-awal lagi, owner homestay tu dah cakap dengan kita orang, kalau boleh kita orang sampai sebelum pukul 7 untuk dia serahkan kunci kepada kita orang. Kita orang pun tak tahu kenapa dan kita orang tak tanya, sebab dia owner dia kan, so kita follow je lah dia punya rules. Owner dia naik motor daripada rumah dia dan sampaikan kunci kepada kita orang dekat tangan. Cuma abang aku dan juga bapa aku je naik ke homestay tu untuk tengok keadaan. Owner tu yang peliknya, selepas bagi kunci pada Maghrib tu pukul 7 tu, dia cepat-cepat belah daripada situ. Dia kata kalau ada apa-apa call dia. Nampak sangat tak nak duduk situ lama-lama pada waktu malam. Tapi tak apalah, kita orang masa tu first time keluar daripada negeri yang kita orang selesa untuk pergi terjah kepada negeri lain untuk hantar abang aku. So masa tu semuanya memang sangat baru untuk kita orang. So bila abang aku dan bapa aku dah naik dan diorang pun turun balik dan pergi ke kereta untuk ambil barang-barang, kepada sesiapa pun tak tahu, abang aku ataupun mak aku boleh rasa tahu if something yang pelik sebenarnya dekat sekeliling diorang. Dan aku rasa bukan abang aku ataupun mak aku je, aku rasa semua manusia boleh rasa, cumanya kuat dengan tak kuat je. Insting, kiranya macam diri ke-6 tu semua orang ada. Itu membuat kita stay alive. Kalau aku salah, komen kat bawah. Tapi itu pada pendapat aku lah. Dan waktu dekat kereta tu, abang aku ada bagi tahu dekat mak aku. Dia kata macam ni, "Ibu, dekat atas tu okey rumahnya, tapi ada hantu lah dalam 2-3 ekor macam tu. Tak apa ke?" Abang aku cakap macam tu, serius. Abang aku macam ni tau. Waktu first aku masuk rumah sewa aku dekat Johor pun, abang aku cakap benda yang sama waktu first dia jejakkan kaki dekat rumah tu. Tapi itu cerita lain. Itu cerita aku dah upload dekat episod yang lepas. Korang boleh tengok aku punya video sebelum ni. Banyak sang kisah hantu dekat rumah sewa dekat Johor tu, yang aku duduk sana 5 bulan dan aku menghadapinya dengan kawan-kawan aku. Tapi kali ni kisah dekat Perak. Tak tahu mak aku cakap apa. Janganlah cakap macam tu. Dah tak nak fikir lah. Sebabnya kita orang dah penat tau. Jumaat tu rewang, lepas tu kenduri, and kita orang tak dapat habiskan pun kenduri makcik aku. Nasib baik Sabtu tu catering, so kita orang tak payahlah susah-susah nak rewang kan. So boleh tinggalkan majlis tu dengan senang hati sikit. Waktu tu aku punya deria ke-6 belum awaken lagi, tiba-tiba kan. So aku tak rasa apa-apa. Aku cuma budak kecil, ikut parents dia hantar abang pergi universiti. So bila dia naik atas tu, dah pack barang, abang aku pun tidur, semua pun tidur tanpa apa-apa masalah. Tapi yang kita orang tak tahu sebenarnya, abang aku malam tu dah banyak kena kacau. Tapi aku tak boleh cerita apa yang dia kena kacau, sebabnya abang aku tak cerita daripada POV dia. Korang tahulah kan, lelaki ada yang suka bercerita, ada yang tak suka bercerita. So abang aku yang jenis yang tak bercerita sangat.
Dan kalau kita korek daripada dia beria, baru dia nak cerita. So aku tak tahu apa yang dia kena kacau pada waktu tu. Tapi dia tak nak cakap detail pun, sebab nanti kan parents dia dan family dia tinggal lagi satu malam dekat rumah tu, dan dia dah pergi masuk universiti, dah tidur sana. So kiranya dia tak nak takutkan family dia, so dia tak cakap apa-apa waktu tu. Sampai sekarang pun kita orang tak tahu apa yang dia dikacaukan pada malam tu. Dia macam ni tau, abang aku dengan mak aku bukan diorang je lah, kiranya satu family ni dia macam link tau, dia macam connected. Kalau seorang kena kacau, nanti seorang akan tolong. Aku tak tahulah korang, tapi family aku macam banyak benda dapat melalui mimpi. Aku tak suruh korang percaya, tapi ini kiranya 100% daripada apa yang aku dan family aku mengalami. So aku cuma sharekan apa yang aku rasa dan alami dekat korang. Terserah nak percaya ke tidak, tapi kita orang memang selalu macam tu, dia connected. Contohnya kalau abang aku malam tu kena kacau, mak aku boleh tidur lena sebab abang aku dah tolong handle kekacauan dekat situ. Dan sebaliknya juga, aku tak tahu macam nak explain, tapi macam tu lah. So bila dari Ahad tu, kita dah settlekan semua dia punya pendaftaran dekat universiti tu. So dia pun dah tinggal sana lah. Kiranya Ahad malam tu kita orang kembali kepada rumah kedai homestay tu, dan kita orang tidurlah situ berempat. Kiranya adik aku yang paling kecil, manusia yang tinggal dekat tempat tu. Dipendekkan cerita, malam tu mak aku mimpi daripada atas shilling, betul-betul atas kepala tempat adik aku tidur, ada sesusuk perempuan daripada shilling keluarkan something yang sangat panjang dan hitam dan berlendir slow-slow ke arah adik aku. Dan itu adalah lidah dia. Yes, mak aku nampak bentuk seorang perempuan daripada atas shilling turunkan lidah dia yang sangat panjang dan warna hitam ke arah adik aku, macam dia nak makan adik aku. Macam tu. Walaupun ini mimpi, tapi memang jelas aku tak tahu macam nak explain, tapi memang itulah yang berlaku. Aku nak protect lah anak dia kan, dah anak dia. Dia macam somehow ada 2 ekor. Satu ekor hantu ada dekat luar homestay tu, dia macam mengelilingi rumah tu. Satu lagi dekat shilling, dia lingkan lidah dia ke arah adik aku. Mak aku pun nak tarik lidah dia supaya jangan sentuh adik aku. Tiba-tiba dengar macam CGI, tapi memang ada someone yang tiba-tiba datang. Satu keluarga dia ada dekat situ, seorang makcik sebelah mak aku, dan dia tolong sekali tarik lidah hantu perempuan tu. Dan pada waktu yang sama, mak aku tengah baca-baca ayat kursi dan beberapa ayat potongan ayat Quran yang lain ke arah hantu lidah tu. Makcik tu pun buat benda yang sama. Dengar macam kelakar, dengar macam pelik, tapi memang itulah yang terjadi dalam mimpi mak aku. Nama pun mimpi kan, tapi mimpi tu sangat related lah dengan cerita ni. Ada something yang keluar daripada tangan mak aku dan makcik tu. Keluar asingkan, kami hamil daripada tangan dia, tembak ke arah hantu lidah tu. Tak, sis, aku tak buat kelakar. Memang ini yang terjadi tau. Yang mana mengalami mungkin fahamlah kot apa yang aku cuba sampaikan ni. Of course lah hantu lidah tu sakit dan dia menjerit-jerit macam orang gila tau. Suara dia sangat bingit dan juga menyeramkan. Sebab waktu tu mak aku dengan makcik yang tak siapa tu datang tolong, pegang lidah perempuan tu yang sangat panjang dan warna hitam tu. Korang bayangkan tarik lidah dia yang panjang tu daripada shilling, tarik sambil baca ayat kursi. Sambil tu juga ada cahaya yang keluar daripada tangan diorang. Lidahnya panjang gila, macam tak sampai-sampai bawah. Dan finally perempuan tu jatuh, ketepek dekat lantai. Bila dia jatuh tu, dia macam menyeringai, dia macam menggelidat. Dia matilah kiranya. Sebabnya mak aku dah baca ayat kursi dan dia panas dan dia pun terbakar kat situ. Dengan pertolongan makcik yang entah siapa pun, aku tak tahu. Dalam mimpi tu, adik aku sama macam dekat reality. Adik aku tidur je tanpa ada apa-apa gangguan. Macam mak aku je nampak sebenarnya apa yang berlaku dekat sekeliling rumah tu. Kawasan tu, kalau korang nak tahulah, memang sangat sunyi tau. Tak ada keluarga lain ataupun kedai yang buka pada waktu malam. Maybe sebab tu tempat tu murah, sebab dia tak strategik. Dan aku rasa satu lagi sebab orang tak nak buka pun tempat tu, sebabnya menyeramkan. Kalau sesiapa yang berada dekat Seri Iskandar Perak, tempat tu memang tempatnya orang kata jin bertendang. Pergi pada zaman 2013 tu, tak banyak lagi pembangunan kat situ. Sebab tu lah dia bangunkan universiti banyak dekat situ. Dia pusat ilmu kan, tak adalah banyak sangat hantunya kat situ macam tu. Yang peliknya pada malam tu, keluarga kita orang je, cuma satu kereta je yang ada dekat tempat parking dekat bawah tu tau. Tapi dalam mimpi tu, bila mak aku buka tingkap, mak aku tengok hantu atau apa benda sahaja yang dekat luar tu. Mak aku tengok, lepas dah settlekan hantu lidah perempuan yang terbakar tu, aku tengok ada banyak sangat kereta, kenderaan yang parking keliling kereta mak aku. Memang kawasan tu macam penuh sangat dengan kereta ataupun kenderaan ataupun orang yang memang tinggal situ. Padahal realitinya
Cuma kereta kita orang seketul je dekat bawah tu. Tak ada kereta lain pun. Dan aku tak suruh korang percaya 100%, tapi itulah yang terjadi. Kalau korang tengok-tengok video aku sebelum ni, korang mungkin boleh relate ataupun boleh faham sikit mengenai mimpi-mimpi ataupun mak aku ke abang aku ke sepanjang penceritaan aku dekat dalam channel ni. So long story short, hantu lidah tu mati dan aku tak tahu apa jadi dekat hantu lagi seko yang mengelilingi rumah tu pada waktu tu. Tapi kisah tu tamat kat situ. So bila kita orang dah balik daripada hantar abang aku tu, makcik aku memang kampungnya dekat Perak. Dia ada tanya sebab dia tahulah abang aku baru daftar waktu tu universiti. So dia tanya dekat bapak aku, dia tanya kat family aku, menyewa dekat mana time hantar abang aku tu. So, kita orang pun cakap lah Seri Iskandar. Lepas tu dia terkejut. Dia cakap tak ada siapa yang berani duduk dekat Seri Iskandar pada waktu malam. Even orang Perak sendiri. Dia katalah, kenapa sewa dekat situ? Kenapa tak tanya dia dulu? Sebab dia boleh macam recommend dah tempat-tempat yang boleh diduduki. Kita orang masa tu memang tak suka susahkan orang. Kita pun pergi je lah, macam kiranya explore sendiri. And turns out it's not as good as we thought. Sebab dia tak pernah good pun sebenarnya. Kebanyakan orang yang daftar anak-anak diorang masuk universiti dekat Seri Iskandar tu, diorang akan sewa dekat dengan Billion. Tahu tak Billion? Dekat situ ada satu pasaraya Billion. Aku rasa Billion nama dia. Kat situ dia macam ramai sikit lah orang. Dia tak pesat macam bandar, tapi ramai sikit lah orang sebab ada pasaraya Billion kat situ kan. So apa-apa keperluan bolehlah beli dekat situ. Instead of pergi dekat tempat yang ceruk rantau mana pun aku tak tahulah macam mana. Sebab time tu Google pun kita orang tak pandai sangat guna. Tengok jalan pun guna papan tanda. So memang tak banyak sangat kemudahan. Dan kita orang main terjah je waktu tu. First time kan. Dari situ kita orang tahulah sebenarnya yang Seri Iskandar tu bukanlah tempat yang ramai orang. Tapi ramai benda-benda yang tak kelihatan. Sebenarnya semua tempat ada benda-benda tu. Cuma kita nampak yang tak nampak je lah kan. Kisah kedua ni aku nak cerita kat Seri Iskandar juga, dekat universiti abang aku. Terjadi pada abang aku sewaktu dia semester 1. Dipendekkan cerita, time tu malam. Dan biasalah budak-budak lelaki, diorang akan main sukan pada waktu malam. Sebab malam-malam kan sejuk. So macam taklah berpeluh sangat kan. Taklah rasa macam terik sangat kena matahari kan. UV pun tak ada, tiba kan. Lepas tu waktu diorang tengah main takraw tu, waktu lebih kurang pukul 9 ke pukul 10 malam. Korang tahulah kan, main takraw mana ada duduk diam-diam macam main guli. Main takraw kau mestilah kena menendang dan melihat ke langit. Macam itulah maksud aku kan. So bila kita melihat ke langit, waktu badan kita terbang-terbang tu, nak menendang bola tu, kita akan nampak ke atas. Bukan indoor, dia outdoor. Dekat-dekat yang college tempat diorang menetap. Masih dekat dalam universiti tu juga. Tak lama lepas tu abang aku pun dah penat. So abang aku pun beredar lah daripada situ. So dia dah tak ada dekat tempat kejadian. Dia pergi lepak. Aku tak pasti dia pergi kafe ke ataupun dia pergi bilik kawan dia ke. Tapi dia dah beredar daripada situ awal daripada kawan dia yang lain. Cerita ni abang aku dengar daripada seluruh kawan-kawan dia yang ada pada waktu tu. Tiba-tiba salah seorang kawan dia ternampak sesusuk objek dekat atas bumbung kolej perempuan yang paling hujung. Sebab dekat-dekat gelanggang takraw ni adalah kolej perempuan tau. Dan bila malam, suatu benda yang terang akan lebih menarik perhatian korang kan. Dan dia pun panggil kawan yang lain, tengok benda yang sama. Tengok, benda tu bergerak-gerak tau. Lepas tu macam bercahaya-bercahaya. Yang bercahaya tu adalah sebenarnya mata dia. Tak tahu apa diorang nampak. Dekat hujung bumbung kolej perempuan ada sesuatu yang berbungkus dengan mata yang menyala-nyala merahnya. Kelihatan tegak berdiri dekat situ. Seram aku. Aduh, takut. Kenapalah aku buat cerita seram. Okay, tak apa, habis kan. Semua nampak tahu waktu tu. Semua pun tengok, apa benda tu? Sebab mula-mula diorang tak perasan. Kalau nak fikir burung apa yang putih setengah malam tegak berdiri dekat situ? Burung apa yang besar sangat sampai boleh nampak macam tu? Dan burung apa pula yang berbungkus? Aku dengar something, tolong. Okay, lepas tu sebab dia bergerak-gerak tau. Dia bukan diam je. Dia macam bergerak-gerak macam aku pun seram. Memang nampak bungkusan itu. Korang tahu kan bungkusan tu apa yang aku masukkan dekat sini. Aku tak nak sebut nama betul dia, walaupun dia tahu sebenarnya. Tapi gula-gula, benda yang berbungkus yang bunjuk atas kepala. Aku tak tahulah nak sebut apa lagi yang buat korang faham.
Tapi aku rasa korang dah faham. Orang semua apa lagi terus tinggalkan gelanggang takraw tu dan terus pergi bilik masing-masing dan belah laju-laju dari situ. Abang aku tengah lepak-lepak ni, tiba-tiba dia dapat call daripada kawan dia yang salah seorang daripada pemain takraw tu lah. Dan banyak-banyak pemain takraw tu yang bukan housemate dia. So ada yang bilik lain. Tapi salah satu daripada diorang tu adalah roommate dia. So kawan abang aku ni dah balik rumah tau. Lepas dia nampak benda berbungkus tu, dia terus balik rumah. Dan bila dia sampai dekat rumah, hampir dekat college lah kiranya, memang tak ada sesiapa pun dalam college. Bilik dia tu kosong. So dia takut dan tak nak tinggal seorang. So dia pun call abang aku dan tanya abang aku dekat mana. Dan dia pun ajak lah abang aku balik bilik teman dia sebab diorang semua nampak benda tu. So dari situlah abang aku tahu apa sebenarnya terjadi selepas dia tinggalkan tapak takraw tu. Dan malam yang sama, beberapa perempuan daripada college yang diorang nampak tu kena histeria malam tu. Yap. So maksudnya betul lah apa yang diorang nampak tu. Tapi kisah tu stop dekat malam tu je lah. Kiranya Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlarutan, tak ada kemalangan jiwa dilaporkan berlaku. Senang cerita, Seri Iskandar ni tak kisahlah universiti dia ke, homestay dia ke, adalah memang kawasan tempat jin bertendang. Ada juga abang aku cerita, berhadapan dengan universiti abang aku tu ada sebuah tasik tau. Tasik tu abang aku ni seorang yang sangat suka mancing. Tapi dia taklah mancing kat situ sebab tak boleh kan. Kalau boleh aku rasa dia nama mancing kat situ. Banyak kali je dia pergi mancing dekat Lombong atau mana-mana kan, pergi dengan kawan-kawan dia. Sepanjang dia belajar, sepanjang dia kerja dekat mana-mana entah kan, ada je sebenarnya benda-benda yang dia jumpa dekat tempat yang macam tu. Dekat tasik tu pun sebenarnya ada kisahnya yang terjadi dan dia pernah cerita dekat aku. Tapi itu dah lama punya cerita dan aku pun tak ingat. Tapi macam aku cakap, Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Dan abang aku selamat graduate dan selamat kerja dah sampai sekarang. Aku lupa pula nak hidupkan lampu sotong ni. Selalunya aku hidupkan. Aduh, seronok sangat bercerita. Okeylah, 2 kisah ni tamat dekat sini dan aku akan cerita kisah yang lagi menyeramkan pada episod akan datang. Dan kalau korang nak tahu kisah apa, stay tune. Subscribe atau jangan lupa subscribe. Mana-mana tak tahu aku ada buat TikTok. So kalau korang nak tengok atau push up yang aku mengarut dekat TikTok, korang boleh tengok lah. Ada link aku attach kat bawah. Terima kasih banyak kepada sesiapa yang tengok daripada awal sampai akhir. Dan kalau boleh tengoklah daripada awal sampai akhir sebab aku nak naikkan watch time. Sebabnya sama-sama lah kita mencari rezeki halal kan anak muda. Aku sebenarnya suka tengok kartun Jepun, suka tengok anime. So kalau apa-apa yang aku cakap tu adalah berlandaskan kisah-kisah kartun, yang mana kalau korang tahu dan korang tengok, korang faham lah. Kalau tak, korang buat faham je lah. Okay. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Take a peek, intai jagat wujudnya memanggil curiga. Assalamualaikum. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play alone.